Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan mencerminkan keprihatinan baginda akan pentingnya umat Islam membaca dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Detik-detik penting majlis tersebut dimuatkan dalam sorotan Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan bagi tahun 1444-2023. Marilah kita sama-sama mendampingkan diri kepada Al-Quran dengan membaca dan mentadabur ayat-ayatnya, supaya dengan itu hati yang tidur akan jaga dan dada yang gelap akan bersuluh dengan cahaya, insya-Allah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan kejohanan Liga Belia bawah 20 tahun. Juga berangkat anak-anda Duli Yang Teramat Mulia. Kejohanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Anak-anda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai Ketua Pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC mengalahkan Pancur Murai FC 2-1. Salah satu jaringan dihasilkan oleh Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim melalui sepakan penalti. DPMMFC akan meneruskan saingan Liga menentang Phosphor FC pada 28 Julai.
252 jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi penerbangan ketiga selamat tiba di tanah air Kelmarin mengalu-alukan ketibaan jemaah haji yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Agama Islam melarang umatnya melakukan perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang tidak baik pada kesihatan. Perkara menjaga nyawa adalah salah satu dari 5 perkara asasi untuk mencapai maslahat dunia dan juga akhirat. Selain menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Adapun antara amalan buruk yang boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan dan nyawa itu adalah merokok. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Bahaya dan Mudarat Tabiat Merokok. Berdasarkan maklumat daripada Kementerian Kesihatan, merokok merupakan faktor utama kepada penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti kanser, penyakit jantung, strok, kencing manis dan penyakit pernafasan yang kronik. Penyakit-penyakit ini merupakan 5 punca utama kematian di negara ini, di mana kanser paru-paru adalah kanser tertinggi di negara Brunei Darussalam dan merokok adalah penyebab utama kanser paru-paru. Ingatlah bahawa bahaya merokok boleh membawa maut bukan saja kepada perokok, bahkan juga orang yang berhampiran dengan perokok. Oleh yang demikian, sama-samalah kita mengambil langkah yang wajar dalam membenteras dari meluasnya gejala merokok. Kita berdoa semoga usaha kita diberkati Allah Subhanahu wa taala serta kehidupan kita bahagia dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penyelidikan dan dokumentasi dengan kerjasama Sekolah Arab Temburong buat pertama kalinya mengendalikan program menjejaki Makam Kesultanan Brunei. Program berlangsung di Pusat Sejarah Brunei. 22 tenaga pengajar dan kaki tangan Sekolah Arab Temburong mendengarkan taklimat mengenai kaedah penyelidikan, pemeliharaan dan pemeliharaan Makam Kesultanan Brunei. Selain untuk melestarikan sejarah negara kepada masyarakat Brunei, khususnya generasi muda dan belia di negara ini, program juga bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap nilai dan kepentingan sejarah tanah air dan memperkasa sejarah Kesultanan Brunei. Para peserta juga dibawa melawat ke makam-makam Kesultanan Brunei. Empat individu yang dipercayai terlibat dengan laporan kes jenayah dipercayai rompak secara berkumpulan di kawasan kampung Sungai Hancing, Brakas telah ditahan oleh pasukan polis Diraja Brunei melalui unit siasatan khas Jabatan Siasatan Jenayah. Mangsa seorang warga asing melaporkan kejadian berlaku pada 3 Julai lalu dan semasa perundingan jual beli bersama 3 individu dan dipukul oleh individu lain setelah perundingan gagal. Suspek-suspek yang ditahan bagi siasatan lanjut adalah 3 lelaki tempatan dan seorang perempuan penduduk tetap berumur sekitar 21 hingga 44 tahun. Berikutan perubahan kadar duty excise bagi bahan mentah plastik dan produk lain berkaitan yang berkuat kuasa pada 17 Mei 2023, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengumumkan penahanan sementara kadar duty excise tersebut. Ia adalah bagi membantu para peniaga tempatan untuk membuat persediaan dalam membentuk strategi perniagaan baharu untuk mendukung inisiatif ke arah pengurangan penggunaan plastik di negara ini.
Kadar duty excise yang akan dikenakan secara sementara kepada semua pengimport bagi barang di bawah kod HS yang berkenaan adalah sebanyak 5% daripada nilai perdagangan yang diisytiharkan. Pihak kerajaan juga mengambil maklum perubahan kadar duty excise berkenaan juga telah memberikan impak kepada syarikat-syarikat pengilang pembuat barangan plastik, para peniaga dan juga sebilangan pengguna. Penahanan sementara kadar duty excise tersebut sebanyak RM5 per kilogram ke atas 139 barisan kod Harmonised System HS iaitu di bawah heading 39.01 hingga 39.14 dan sebilangan produk plastik di bawah heading 39.23 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Kastam dan Excise Diraja akan menguruskan bayaran balik jumlah perbezaan bayaran duty excise yang telah dibuat pada kadar RM5 per kilogram sejak 17 Mei 2023. Bagi maklumat lanjut, layari semua platform media sosial Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Keuangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, beberapa stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi. Jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak yang terlibat seperti yang tertera. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofe.gov.bn atau melalui talian 233 4092.